Pagi Malaysia, kita nak teruskan pagi ini berbicara mengenai wacana perdana IAB 2015 ataupun Institut Aminuddin Barki yang akan diadakan bermula 18 iaitu esok sehingga 21 Ogos ini di Institut Aminuddin Barki Indo dan seramai 500 peserta yang akan menyertainya. Dan untuk lebih terperinci lagi, saya perkenalkan tetamu saya iaitu Puan Hajah Serina Sauni, pengarah Institut Aminuddin Barki Indo, dan juga Encik Muhammad Zanal Dirin, pengarah AIB Cawangan Utara. Selamat datang kedua-duanya. Jadi kepada Puan dululah, nama program tahun ni, kabarnya ada dua program yang disatukan buat julung kalinya. Mungkin ada perinciannya? Ya, terlebih dulu saya ingin merakamkan terima kasih kepada RTM sebab melibatkan kita dalam program hari ini untuk berbicara tentang wacana perdana IAB 2015. Sebenarnya ini adalah julung kali kita gabungkan kedua program yang besar dari IAB Cawangan Utara dan IAB Indo. Yang kita gabungkan ialah Seminar Nasional Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan kali ke-22 dengan Kolokium Kebangsaan Kepimpinan Instruksional kali ke-11. Ya, kita akan ada 500 orang peserta seluruh Malaysia. Dari 500 orang ni, siapa sasarannya sebenarnya? Dari kalangan peserta, pemimpin dan pengurus sekolah dan institut pendidikan, warga KPM yang datang daripada pejabat pendidikan negeri, daerah dan juga maktab perguruan dan pensyarah IAB. Buat pertama kali seminar edisi ke-22 diadakan dan juga kolokium yang digabungkan masuki edisi ke-11 disatukan. 122 dan satu ke-11. Tapi buat julung kalinya disatukan. Dan kita nak promosi IAB induk kita yang baru beroperasi 2014 di Bandar Enstek. Di Bandar Enstek. Okey. Serentak dengan wacana perdana yang berlangsung ini jugalah. Jadi temanya bagaimana, Encik Muhammad? Jadi oleh kerana dia ada dua program, satu seminar, satu kolokium. So kita akan ada dua tema lah. Tema untuk seminar nasional yang ke-22 ni adalah pemimpin sekolah pemacu kecemerlangan pendidikan dan penilaian impak gelombang pertama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2015 untuk gelombang pertama, dan keseluruhan pelan pendidikan itu tadi adalah daripada 2013 hingga 2025. Kemudian untuk kolokium, temanya adalah memperkasakan kepimpinan instruksional dalam merealisasikan Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025. Jadi daripada kedua-dua itu tadi, untuk seminar ini adalah menumpukan kepada kajian-kajian kepimpinan dan juga pengurusan pendidikan. Kemudian untuk kolokium adalah perkongsian amalan terbaik, apa yang berlaku di sekolah, di bawah kepimpinan pengetua dan juga guru besar, dibentangkan untuk dikongsikan dengan pemimpin-pemimpin dan juga kepimpinan di peringkat kementerian dan juga di institusi pendidikan seperti mana yang dinyatakan oleh Puan Hajah Serina tadi. Di antaranya adalah kajian tentang model kepimpinan pengajaran maya. Itu sesuatu yang baru atau? Ya, sesuatu yang baru dalam PPPM. Ya, dalam PPM. Maksudnya bagaimana yang itu tadi boleh menjayakan PPPM ataupun dalam bahasa Inggeris sebagai virtual learning. Di samping itu juga kita ada pembangunan profesional guru melalui kajian tindakan yang melibatkan apa yang dipanggil sebagai lesson study. So daripada situ bagaimana guru itu tadi menjalankan aktiviti di bilik darjah dan bagaimana kepimpinan melihat dan juga dikongsikan dalam kedua-dua program itu tadi. Satu lagi yang saya rasa agak menarik adalah bagaimana pengajaran dan pembelajaran dalam abad yang ke-21 itu tadi. Kita bawa juga, kita tampilkan seorang guru daripada sekolah menengah Lasal, iaitu Cikgu Yasmin Nurul Amin. Ini adalah di antara 50 guru terbaik di dunia. Melalui apa yang dipanggil sebagai Global Teacher Prize. So dia di antara wakil Malaysia. So kita bawa dia dan dia nak cerita bagaimana proses pengajaran pembelajaran itu tadi boleh dikongsi dengan pengetua-pengetua dan guru besar yang lain dan akan diimplementkan ataupun dilaksanakan dalam sekolah masing-masing. Memang Encik Yasmin kita pernah temu ramah beliau di Selamat Pagi Malaysia. Saya nak
tanya lebih lanjut tentang pembentangan kertas kerja itu. Hasil kajian itu sudah pun berjalan dan sudah ada hasilnya untuk dibentangkan lah. Ya, kajian itu memang dilakukan oleh kepimpinan sekolah pengutua dan guru besar. Atas inisiatif sekolah sendiri. Atas inisiatif mereka sendiri dan juga sekolah. Dan kita nak sebenarnya kepimpinan sekolah kita, pengutua guru besar, di samping dia boleh mengajar, boleh memimpin dan juga dia boleh membuat kajian. Kerana di negara maju, pemimpin sekolah memang dia membuat kajian. Sekurang-kurangnya apa yang dipanggil sebagai kajian tindakan. Sesuatu masalah dikaji dan juga diselesaikan. Dan benda yang baik dikongsikan bersama dengan sekolah-sekolah lain. Saya daripada itu, apa lagi objektif lain tentang wacana perdana ini, Puan? Okey, sebab bila kita tengok tadi, kita dengar daripada Encik Zainal tentang kajian impak dan sebagainya. Objektif utama ialah dalam wacana perdana ini, ia menyediakan satu platform pengkongsian maklumat. Kita dah tahu dalam seminar nasional itu tadi, pembentangan kertas kerja dan pendapatan kajian itu diutamakan, manakala kolokium pula melibatkan pengkongsian amalan terbaik kepimpinan instruksional. Jadi dengan adanya platform ini, kita akan berkongsi maklumat, isu-isu semasa, dan kita harap kita dapat berkongsi tentang impak gelombang pertama PPPM kita 2013 yang berakhir pada tahun ini. Jadi maksudnya ini tempat berkumpul dan sama ada sekolah di bandar ataupun di luar bandar yang sudah pun melaksanakan gelombang pertama PPPM ni dapat kongsikan pengalaman mereka. Betul. Jadi kalau kita lihat di sini, yang di sekolah dapat berjumpa dengan tokoh pendidikan, dapat berjumpa dengan para penyelidik, dan mereka akan ada peluang berdialog. Betul. Selama 4 hari. Kalau saya izinkan saya memberitahu siapa yang terlibat tokoh-tokoh ni kebangsaan. Sebenarnya kita ada 5 slot yang bergabung di antara seminar dan kolokium yang melibatkan, yang pertama tetamu kehormat kita, VIP kita ialah dan juga perasmi nanti ialah Datuk Seri Dr. Khair bin Mohamad Yusof, iaitu Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia kita. Ini akan diadakan pada 18 Ogos 8.30 malam. Perasmiannya dan juga ucap utama. Ucap utama kedua pada 20 Ogos yang akan disampaikan oleh Profesor Datuk Dr. Ibrahim Ahmad Bajuni, Timbalan Naib Chancellor, INTI International Institute University dan College. Yang ketiga, bicara tokoh yang akan membincangkan tentang penubuhan sekolah Khazanah oleh Datuk Hajah Norizan Bapu Hashim, iaitu penasihat pendidikan untuk Khazanah Nasional Berhad dan juga pemegang amanah Yayasan Amir. Yang keempat, menarik juga, kita ada forum yang bertajuk Impak Anjakan 5 dalam gelombang pertama PPPM 2013-2015. Dalam forum ini kita ada 3 orang tokoh, Tan Sri Alimuddin bin Muhammad Dom daripada Yayasan Guru Malaysia Berhad, Profesor Hussein bin Haji Ahmad dari Universiti Malaya, dan juga Dr. Habibah binti Abdul Rahim dari pengarah eksekutif dari Padu. Dan yang kelima, kita ada sesi interaktif bersama, this is very interesting, 20 orang pelajar pemata insan kanak-kanak jenis Muslim dari Universiti Sains Islam Malaysia. Mereka akan membuat satu pembentangan tentang pembelajaran abad ke-21. Pembentangan kertas kerja oleh pelajar-pelajar? Ya, mereka akan buat satu sesi interaktif. Mereka yang akan menunjuk kita apa yang berlaku dalam proses bilik darjah. Abad yang ke-21. Itu sesuatu yang menarik. Sangat menarik. Sesuatu yang agak menarik juga. Ada
Impak yang diharapkan mungkin Cik Zainal daripada wacana ini selepas 22 edisi dilangsungkan untuk seminar dan kolokiumnya masuk 11 kali. Mungkin impaknya kalau kita tengok gabungan kedua-dua acara ini tadi, seminar dan kolokium, akan menimbulkan satu impak yang besar. Di antaranya kalau dulu kita buat berasingan, kalau kita panggil tokoh dadan, jadi hanya sebilangan ada yang boleh. Sekarang apabila kita gabungkan, pembicaraan tokoh itu tadi boleh didengar dan juga dirasai oleh orang yang lebih ramai daripada kepimpinan pendidikan itu tadi. Nombor satu, daripada kedua-dua program ini, para pemimpin sekolah akan mendapat input-input baru hasil daripada kajian-kajian yang dijalankan. Di samping itu juga diorang boleh berinteraksi sesama diorang tentang apa kajian yang telah dibuat dan juga amalan-amalan terbaik yang telah dijalankan. Dan kita sangat berharap supaya amalan terbaik itu dapat dibawa ke sekolah dan diamalkan. Hasil daripada yang lalu pun kita nampak memang ada keberkesanan itu dan memang ada yang dilakukan dari segi, contohnya dari segi pendisiplinan murid-murid. Tapi sekarang ni untuk kali ini kita lebih menumpu kepada apa yang dipanggil sebagai pengajaran dan pembelajaran abad ke-21. Bagaimana dia boleh menyokong kita punya pelan pembangunan pendidikan. Dan itu wacana ni juga satu ruang di mana pemimpin sekolah, pengetua guru besar dapat membuat kajian. Dan kajian itu tidak habis di situ saja, dan kajian itu dibawa ke wacana sedemikian untuk dipersembahkan dan dikongsi dengan rakan-rakan yang lain. Tapi jangan lupa jangan lupa kita juga ada 21 kertas kerja yang akan dibentang dalam seminar nasional. Ini adalah kita kata program selari. Jadi dalam seminar nasional kita ada 12 kertas kerja yang akan dibentangkan, dan di kolokium pula kita ada 9 pembentang kertas kerja, dan semua ini dah ada dibentangkan oleh pengetua, pemimpin pendidikan yang sangat berpengalaman. Banyak kertas kerja, 4 hari itu cukup. Sampai malam. Sampai malam. Sepanjang hari. Sampai malam. Itu saya terfikir kalau semua hasil kajian itu tidak terhenti di situ untuk dibawa pulang, dikongsikan seperti kata Encik Zainal itu bersama dengan guru-guru. Dan juga mungkin untuk edisi yang sebelum ini, kajian-kajian yang telah pun diadaptasi, diambil daripada model yang berjaya itu, mungkin ada masalah di tempat lain tak sesuai untuk dilaksanakan di sekolah tertentu dan dapat dibawa semula untuk dibincangkan. Jadi hasil daripada ini kita akan bukukan apa yang dipanggil sebagai proceeding. Dan tiap-tiap tahun kita buat, contohnya untuk kali ini kita bawa proceeding yang tahun lepas punya. Maksudnya ada penilaian. Ada penilaian dan juga berterusan, dokumentasi dan juga berterusan. Dapat dibuat rujukan. Ya, betul. Kita juga harap dapatan-dapatan kali ini dapat membantu untuk gelombang yang kedua. Untuk penambah baik dalam gelombang kedua. Itu akan diadakan tahun depan. Bermula tahun hadapan 2016 sehingga 2020. Itu gelombang kedua. Dan ketiga pula 2021 sehingga 2025. Jadi ada kesinambungannya. Bermula pada Ivy, dan kita tengok dari segi pelan ini tadi, dia diwar-warkan oleh pihak atasan menteri, pegawai-pegawai di KPM, dan bagaimana yang di bawah. Sekarang kita nak gerakkan yang di bawah itu tadi. Sebab itu kita menumpukan kepada pelan pembangunan itu tadi, supaya daripada pengetua guru besar sampai kepada guru, murid dan juga para ibu bapa. Dan melalui wacana ini kita akan melihat impaknya. Apa yang betul-betul berlaku di sekolah. Jadi kita akan bentangkan. Di peringkat bawah enjin penggeraknya. Jadi dia lebih teluslah apa-apa suara di bawah itu akan dapat dibincangkan secara signifikan, secara terbuka lagi. Secara terbuka dan terus oleh yang betul-betul mengamalkan PDP di kelas dan di sekolah. Sebenarnya yang bergerak di bawah ni adalah lebih penting. Kalau kita tengok macam tsunami, tsunami dia berlaku di bawah. Tengok dia punya impact tu tadi, kesan tu sampai begitu jauh. Sebab tu kita nak gerakkan di bawah tu tadi. Murid-murid, guru dan juga ibu bapa. Dan saya pasti juga maklum balas daripada peringkat bawah hasil daripada wacana ini akan dibawa pula ke peringkat kementerian atasan untuk sebab di antara peserta kita ada pengarah-pengarah negeri, pengarah bahagian dan juga orang yang ketua pengarah. Betul. Mereka akan juga bersama dengan kita dari top
sehingga dari sekolah. Mungkin ramai yang tidak tahu tentang wacana ini, tetapi bila kita dengar tentang pengisian dan juga kepentingan itu, saya rasakan setahun sekali mungkin tak cukup. Mungkin boleh dilakukan lebih kerap lagi. Ada perancangan. Dia sebenarnya Ivan, ada skala lebih kecil. Oleh kerana kesibukan pembinaan sekolah, kan kita tak boleh bawa dia keluar selalu. So harapan kita, walaupun kita buat setahun sekali, impact kepada mereka tu dan disebarkan di sekolah, itu yang lebih penting. Dan lebih tepat lagi apabila sesi persekolahan itu berlangsung sepanjang tahun. Dan kajian memerlukan masa. Sekurang-kurangnya setahun. Kajian tu perlu masa untuk melihat ketepatannya. Betul. Jadi tak bolehlah buat terlalu kerap. Kita kena perlu masa itu untuk buat kajian. Ya, barulah kita dapat bentangkan. Gitu. Jadi ada juga dilibatkan tadi saya akhir sekali mungkin pihak swasta dalam wacana ini. Kepentingan dia kena. Kalau kita lihat swasta memang ni, terutama sekali kita ada kerjasama daripada Apple Education Malaysia yang akan membawa pelajar pemata insan tu tadi. Mereka akan bersama di dalam sisi interaktif itu. Selain daripada itu, kita juga ada agensi-agensi yang lain. GLC yang disebutkan tadi. Betul. Boleh tak kita nak sampaikan ucapan penghargaan dan terima kasih kita IAB kepada Kementerian Pelajaran Malaysia, kepada Ketua Setiausaha kita dan Timbalan, dan juga kepada Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, pengarah-pengarah bahagian, pengarah negeri, dan juga kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung, warga IAB, dan terutama sekali terima kasih kita pada peserta yang memohon secara online. Jadi untuk kita terlibat. Betul. Kita punya sambutan tu sangat baik. Maksudnya sambutan tahun ini paling baik. Paling baik dalam sejarah panjurannya. Baik, kita harapkan untuk wacana Perdana AIB 2015 ini akan berjaya. Semuanya akan berhimpun mulai esok Perasmiannya akan dilangsungkan esok sehingga 21 Ogos nanti. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Puan Haja Serina dan juga Encik Muhammad Zainal kerana sudi berkongsi tentang wacana Perdana IAB Institut Aminuddin Baki 2015. Selalu saya dengar nama